Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak sambung sedikit tentang OBS ya. Iaitu apa yang kita nak kongsi hari ini adalah sikit perkongsian tentang overlays dalam OBS, lower third dalam OBS dan penggunaan image green screen dalam OBS dan juga kalau kita nak mengajar OneNote ya dalam OBS ataupun kita nak paparkan web capture lah, sama ada kita nak tunjukkan Gmail ke Google Classroom ke dengan menggunakan web capture dalam OBS ya. Okey. So mula-mula untuk overlays dalam OBS, yang pertama ni kedua-dua ni saya menggunakan PowerPoint. Okay, so kita ada dua jenis overlays ya. Overlays yang pertama ni saya create dalam PowerPoint ya. Senang saja, cikgu just insert picture, background ya, dan kita akan masukkan gambar kita dalam ini untuk kita bercakap ya. Nanti saya akan tunjukkan dalam OBS. Okey, ini adalah overlays, image overlays yang biasa. Okey, ini adalah animated overlays. Ya, dia berbentuk video sebenarnya. Ni animated overlays ya. So kita juga boleh masuk dalam bentuk video. Kita boleh masukkan dalam OBS ya. Okey, dan juga saya nak tunjukkan nanti penggunaan lower third. Okey, selalu kita guna yang saya ajar sebelum ni yang jenis scroll tu. Okey, kita nak guna scroll pun boleh ataupun kita letakkan lower third dan masukkan scroll dalam tu pun okey. Jadi banyaklah apa orang kata features-features yang boleh kita masukkan, dan juga kita boleh masukkan image green screen ya. Contoh kita boleh hilangkan green screen tu ya, untuk kita masukkan dalam OBS. Dan saya akan tunjukkan channel kita nak paparkan OneNote. Kalau kita mengajar dalam OneNote, terutamanya cikgu Maths ke kan, yang banyak menggunakan pen ya untuk conteng-conteng. Dan juga kalau kita nak paparkan email ke Google Classroom ke dalam web capture ya. Okey, jadi pertamanya apa yang kita perlu buat adalah cikgu perlulah sediakan semua bahan-bahan yang kita perlukan lah ya, iaitu kita perlukan overlays dan juga kita kena ada ni adalah beberapa lower third yang saya ambil ya di dalam internet lah ya. Lower third kita juga boleh buat lower third sendiri dalam Canva ya. Nanti saya tunjukkan lower third ya. Overlays pun kita boleh buat dalam Canva. Okey. Jadi pertamanya kita pergi ke OBS Studio ya. Okey. So dekat OBS Studio ni, inilah paparan dia. Dan sini sepatutnya ada perkataan scene 1 ya. Okey, ada perkataan scene 1, tapi saya dah renamekan dia dengan montage ya. Okey, montage yang saya nak buat ni, montage ni maksudnya permulaan masuk lah ya. Okey, pertamanya bila kita nak buat montage ya, kita perlu masukkan media source lah. Kita masukkan, cari video kita yang kita ambil dekat internet, media source. Okey, contohnya saya nak masukkan yang saya dah jumpa ni ya, yang ini. Montage-nya di internet ya, kita cari Google, kita klik OK. So inilah montage-nya. Okey. Dan kalau kita nak montage kita ni berterusan, jangan lupa cikgu kena klik loop lah dekat situ. So kita klik OK. So dah montage kita ni dah akan running je. So dia tak adalah berhenti kan. So ini adalah montage kita. Okey. Jadi nampak dia dah running ya. Okey. So
kita lepas tu lepas nampak tak ada green screen dekat tengah-tengah tu, sebenarnya kita boleh hilangkan dan kita boleh munculkan image yang lain. Okey, contohnya saya nak letak image logo lah katakan. Saya nak pilih cancel. Sorry, saya image. Okey, image. Kita browse. Okey, katakan saya nak image image nama saya lah katakan ya. Okey, katakan ini logo yang saya ada ni, simple je logo dia. Okey, so kita klik okey. Okey, dan okey, gambar ini saya nak letakkan di belakang. Nanti bila batu tu pecah, mungkin boleh nampak logo saya ni. Kan? Jadi kita besarkan sikit dan kita boleh crop ya. Jadi cara cikgu nak crop adalah tangan kita, jari kiri kita klik alternate dan kita drag saja. Jadi kita boleh kecilkan image tu. Macam tu ya. Okey, itu adalah fungsi crop ya. Cara kita nak crop dalam jadi kita boleh besarkan gambar kita tu. Kan macam tu. Okey, macam mana kita nak susun supaya bila pecah batu ni nampak gambar kita? So, pertamanya kita kena klik dekat media source ni. Okey. Dekat media source ni, apa yang perlu kita buat adalah di media source ni kita perlu hilangkan green screen dia. So kita pergi filters. Okey, kita pergi filters, kita cari chroma key yang green sahaja ya. Macam tu kan. So dah hilang dah. So kita klik close dan akan nampaklah gambar kita kan. Jadi apa kita buat, kita letakkan media source kita dekat atas. So image kita di belakang. So barulah nampak gambar kita dekat situ kan. So kalau kita nak besarkan sikit pun boleh. Jadi bila pecah je batu ni akan nampak gambar kita lah. Kan. Okey, tu salah satu macam mana kita ambil image green screen supaya kita boleh hilangkan green screen tu, warna hijau tu, kita boleh masukkan image lain kan. Kita boleh masukkan image lain ya. So kita adjust lah warna-warna ini ya, apa gambar-gambar yang kita dah masukkan. Okey. Ini simple montage lah ya, sebab saya ni tak kreatif kan. Tapi mungkin cikgu-cikgu lain dia lebih kreatif lagi. Jadi saya nak tunjukkan penggunaan image green screen tu di mana kita boleh susun macam tu ya. Okey, jadi ini adalah montage kita. Okey, yang kedua saya nak letak paparan overlay saya, overlays ya. Okey, contohnya saya bagi tajuk, saya takut kita terconfuse nanti. Okey, saya letak overlays ya. Okey, overlays, klik okey. Okey, dekat overlays ni overlays pertama, okey, saya nak masukkan video juga. Overlays ni macam pengenalan, macam intro jugalah kan. Okey, saya nak masukkan video. Kalau video mesti media source. Okey, saya namakan animated overlays. Animated overlays ni maksudnya yang bentuk video lah. Okey, saya klik okey. Dan saya pergi browse saya punya overlays. Yang ini animated overlays saya. Okey, dan saya klik loop. Dan saya klik OK. Ini adalah animated overlay saya lah. So dia akan running aja sebab kita dah tekan loop. So kita teranglah apa yang kita nak kongsi hari ni. Ini kita panggil overlays. Overlays ni boleh animated. Overlays ni senang ya, saya buat di Canva. Saya gunakan dua ya. Mula-mula saya masuk dekat bahagian presentation. Kita ambil size
size presentation kita tu 1920 kali 1080 pixels, dan saya gabungkan dengan yang ini, saya ambil dekat mobile first presentation. Dekat mobile first presentation tu ada macam-macam template yang kita boleh copy paste masuk dalam kita punya presentations di Canva ni, dan kita masukkan elements dan kita dapatlah overlays kita hari ini. Ya. Okey, lepas kita masukkan animated overlays. Okey, so ini animated overlay saya. Okey, lepas tu kita boleh pergi ke ini overlays yang pertama lah, kita bagi tahulah apa yang kita nak buat kan. Okey, ini overlays yang pertama. Okey, next kita masukkan overlays yang kedua, iaitu overlays static ya. Okey. Overlays static ni saya nak masukkan image ya, image Canva ya. Sebenarnya saya buat image ni di Canva ya. Dan image yang animated tu tadi saya buat di Canva. Image yang static ni saya hanya buat di PowerPoint sahaja. Macam tu. So ini adalah untuk saya punya penerangan lah, ni gambar saya. Dan sini ni bukan green screen ya, ni static, so kita tak boleh ubah. Ini adalah penerangan saya lah ya, yang video ke ya, yang saya nak masukkan dalam ni lah ya. Kita boleh masukkan apa-apa video ya di dalam ini ya, mungkin video pengenalan ke apa ke, so kita boleh masuk dalam ni lah ya. Okey, so kita panggil itu overlays static ya, iaitu penggunaan overlay static. Okey, lepas tu kita juga boleh masukkan okey, kita boleh masukkan kita punya lecture lah. Okey. Kita boleh masukkan lecture kita. Okey, lecture kita ni adalah lecture kita ni mesti ada kita kena letakkan display capture. Okey, display apa yang kita nak displaykan nanti. Dan kita akan masukkan macam biasa ya, kita punya video capture device ya. Okey. Okey, sebelum tu dekat kita punya overlay static ni, saya nak tunjuk sebelum tu. Dekat overlay static ni sebenarnya selain daripada kita masukkan Canva kita pun boleh masukkan video capture device kita kat sini. Okey, contohnya saya tunjuk ya. Okey, video capture. Okey, yang ini video saya. Okey, apa dia capture kita punya image. Okey, kita klik okey. Dan maksud saya, okey, kita hilangkan green screen dulu. Okey, filters. Kita klik chroma key. Okey, jadi inilah dia ya. So kalau kita nak adjust, nak hilangkan apa-apa tak smooth ke apa ke, okey. Lepas tu kalau kita nak crop sikit pun boleh. Ya, kalau kita nak crop sikit, kita klik crop. Okey, dan kita tengok belah mana. Okey, belah kanan okey kan, tapi belah kiri ni ya macam ada. Okey, so kita buat 50-50 lah kan. So dia seimbang lah. So close. So dah dapat dah gambar kita. Kita boleh masukkan gambar kita dalam frame ini. Seolah-olah kita sedang bercakap di dalam frame ini. Ya. Okey. Seolah-olah macam kita sedang bercakap lah di dalam frame kan. Macam tu. So kalau kita nak crop pun boleh ya, macam biasa, alternate ya, crop sikit okey. Supaya dia boleh, kita boleh besarkan lah.
So inilah maksud saya, kita sedang bercakap di dalam frame. Macam tu ya. Okey, jadi seolah-olah macam kita sedang memberi penerangan lah tentang apa kelas yang kita akan buat selepas ini kan. Okey, jadi katalah cikgu nak masukkan teks dekat sini, pun kita boleh masukkan teks lah ya. Kita boleh buat teks dekat sini. Ya, contohnya kita buat kita masukkan teks. So kita klik OK dan kita kata apa? Kelas ulang kaji kan. Kelas ikut kreativiti cikgu ya. Kelas ulang kaji. Okey, kimia SPM. Okey, katakan. So okey, katalah cikgu nak tukar font pun boleh. Dan tukar color kan. Okey kan. Katalah cikgu nak tukar color, klik dekat teks ni. Cikgu boleh tukar color lah kepada warna kuning ke ya. Dan kita boleh customize lain-lain pun ada juga ya. Kita boleh setkan dia alignment dia di mana, tengah-tengah ke, center ke. Okey, dia ada outline ke kan. Nak outline color apa? Color hitam ke kan. So okey. Jadi ni dia kan. Kita punya. Okey. So mungkin kalau macam yang kita dah belajar, kita nak scroll pun boleh. Kan. Yang ini mungkin kita nak scroll, katakan. Ya, dekat teks ni kita nak ada function scroll. So boleh je. Kita pergi filters ya. Dan kita buat scroll ya. Okey. Jadi kita boleh betulkan kat sini ya, kalau ada yang macam rapat-rapat sangat kan, macam SPM dengan kelas tu. Okey, kita buat jauh-jauh sikit. Kelas ulang kaji kimia SPM kan. So kelas ulang kaji kimia, so tak adalah nampak rapat sangat kan. Okey. So cikgu boleh adjust. Okey, jadi kita boleh adjust lah. Ni macam kita dah belajar bagaimana kita scroll Kita tunggu merah dulu baru kita boleh edit. Okey. Dan kita juga boleh masukkan tajuk lah ya. Tajuk-tajuknya kita boleh masukkan teks ya. Kita pun boleh juga masukkan teks lagi sekali. Okey. Kita klik OK dan kita buatlah tajuk yang kita. Okey, kadar tindak balas kertas 2 SPM. Okey, so ni kita boleh enter. So kita boleh alignment dia tengah-tengah center kan. Okey, so kita nak tukar font pun boleh ya. Kita nak tukar color pun boleh. Okey, jap. Okey, yang kita nak tukar color Contoh kita ambil warna merah katakan. Okey so dah ada dah. So kita kecilkan. So kita boleh letak kat situ lah. Okey, so ni adalah tajuk. Jadi kita boleh terangkan lah kadar tindak balas kertas 2 SPM. Okey. Jadi ni kalau ni kita nak buang pun boleh, tapi ni saya tak boleh buang ni sebab ni saya dah buat template ni di PowerPoint. Jadi mungkin kita kena alter lah, tapi saya dah tertulis ni, so tak
Tak apalah, biarkanlah ya. So ikut atau jadi saya akan terangkanlah apa yang perlu dibuat ya. Saya akan terangkan ya macam mana setiap ni nanti ya. Okey. So kita dah jadi bila kita dah siap ni, jadi kita dah ada montage. Lepas tu kita ada overlays tentang perkongsian kita hari ini, apa yang kita nak buat. Dan saya dah tunjukkan overlay static ya. Okey, dan satu lagi penggunaan lower third. Okey. Contoh ya dekat lecture, dekat lecture kita ni sebenarnya kita boleh masukkan lower third ya. Okey, lower third tu boleh berbentuk image atau boleh berbentuk media source sebab dia berbentuk video. So kalau katalah saya nak ambil lower third yang berbentuk video Okey, lower third yang berbentuk video. Okey, saya kena browse saya tengok jap apa lower third yang saya ada. Okey, contoh lower third ini. Okey, saya klik loop. Okey. Jadi ni lower third ini pun cantik juga. Okey, kita crop dulu. Okey, lower third ni kita crop. Okey, so macam mana kita nak hilangkan dia punya green screen? Okey, filters. Kita klik filters, kita pergi chroma key untuk detect yang green. So close. So kita dapat dah ya. Kita punya overlays. Kita boleh kecilkan ya. Overlays ni kadang-kadang dia macam separuh macam tu kan. Ni kita panggil overlays ya. Lower third yang bentuk image. Ya, lower third yang bentuk image. Okey, kita browse. Kita ada lower third yang ini. Ya, jadi kita boleh crop ya lower third ni. Okey, ini adalah lower third ya yang kita guna pun boleh juga ya. Simple je lower third dia. Dan kita boleh masukkan teks dekat lower third tu ya. Kita letak teks ke atas. Okey. So dekat lower third ni ya, kita masukkan macam tu ya, diskusi soalan nombor 8 kan. So kita boleh ubahlah color dia ya. Okey, ubah color dia. Okey, dan kita pun boleh buat dia scroll. Ya, kita pun boleh buat dia scroll dalam tu. Okey, filters, scroll, okey, dan ya, close. Okey, so kita boleh nombor 8. Okey. So kita boleh kecilkan Okey, ni yang kita panggil lower third ya. Okey, kalau nak lower third yang berbentuk ada green screen tadi, kita boleh buangkan green screen dia lah. So kita boleh cari ada lower third yang ada green screen Kalau tak ada, kita crop macam biasa saja. Okey, untuk overlays static ni, kita boleh masukkan video ya. Kita boleh bagi student dengar lah. Maksudnya sebelum kita nak memulakan perbincangan kita boleh masukkan dekat kita punya overlays ni ya, satu rakaman video tentang topik yang akan kita bincangkan ya. Okey. Jadi cara dia bagaimana? Okey, kita gunakan media source ya. Dan kita ambil YouTube dan kita masukkanlah YouTube di dalam browse files kita.
Okey. So dekat lecture, okey. Ini adalah yang lower third yang saya cakap tadi. Okey, sebenarnya katalah okey, ini lecture tentang soalan kita. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi ya, untuk lower third Okey, lower third ni katalah yang ini kan. Okey, lower third yang ini, okey saya remove dulu ya. Okey, contohnya katalah kita tak nak lower third ini. Okey, kita kalaulah ada cikgu-cikgu nak guna lower third yang ada green screen. Okey. Contoh ya, saya tunjuk lower third ya. Okey, lower third. Okey ya, saya tunjukkan yang ada green screen. Kita browse lower third kita ni di okey, di sini Okey. Kita ada satu lower third image ya, kita masukkan. Okey, katakan cikgu nampak lower third macam ni. Okey. Jadi kita tak nak yang green screen dekat belakang ni. Jadi apa kita buat? Kita pergi ke filters ya, kita kecilkan dan kita pergi ke chroma key, klik OK. So kita dapat dah ya satu lower third yang kalau ada cikgu-cikgu jumpa yang ada green screen lah ya, lower third yang ada green screen. Sebab kadang-kadang ada lower third yang macam saya cakap tadi, kita boleh crop ya, macam image yang saya tunjuk tadi. Kalau lower third yang green screen, ya kita boleh padamkan green screen dia tu dan kita boleh besarkan dan kalau nampak besar sangat macam ni, macam saya ajar, kita cropkan ya. Okey, kita cropkan dia. Okey, dan kita boleh besarkan. Bila kita crop ni maksudnya kita kecilkan image dan kita boleh besarkan. Okey, contoh kita dah dapat. Okey, katalah kita nak kecilkan lagi sikit. Okey. So ini adalah lower third yang kita guna dan kita boleh panjang. Lower third ni boleh sampai habis ataupun kita buat separuh saja kan. Ini kita panggil lower third ya. Okey, so kita crop sikit lagi. Okey. So lower third ini, kita nampak lower third ni dah menutupi perkataan. Jadi teks lower third tu mesti atas lah. Okey, kita tarik ke atas. So kita dapat dah kita punya lower third kita masuk dekat situ. Okey, dengan scroll kita. Ya. Okey. Seterusnya, untuk lecture kita, kita nak membincangkan tentang okey, sebenarnya okey, okey, lepas kita masukkan lower third, kita masukkan kita punya muka lah ya. Okey, so kita masukkan video capture. Okey, dan kita ambil yang dah ada sini add existing. Okey, okey, so ni adalah video capture kita lah ya. Okey. Kita nak letak dekat mana-mana pun bolehlah, dekat sini ke ya. Okey, katakan kita nak ada frame kan. Okey, sebenarnya banyak je kalau dekat internet, dekat Google kita boleh cari frame green screen. Okey, kenapa kita nak frame green screen? Okey, supaya kita boleh buang green screen dia, kita boleh ambil frame dia. Macam tu ya. Okey, contoh kalau kita nak ambil TV ya. TV green screen. Okey. Pun boleh juga kita ambil gambar comel kan, TV ni masih sikit. Okey. So katakan kita nak comel je TV tu ya, kita nak hilangkan warna hijaunya ya. Okey. Kita ambil yang cantik sikit.
Okey, dan kalau boleh warna hijaunya jelas ya. Kita ambil gambar ni ya. Okey, save image as. Katakan kita nak gambar TV tadi ya. So, apa kita buat? Kita tambah lagi image ya. Okey, kita buat image TV frame. Okey, so kita cari browse. So kita pergi ke mana kita tak TV tadi? TV green screen ya. Okey, yang ini. Okey, so kita crop dulu ya gambar ni ya. Kita crop dulu bahagian yang kita tak nak. Okey. Okey. Okey, so kita akan dapat TV kita tu. Okey, dan kita boleh hilangkan ada tanda merah tu. Kita pergi ke filters. Okey, tujuan filters ni is kita nak buang dia punya hijau dia. Okey, chroma key, close. Jadi kita dapatlah apa orang kata TV kita tu kan. Okey, lower third ni kita kecilkan sikit kot. Okey, so kita boleh letak TV kat sini dan muka kita dekat situ. So macam seolah-olah kita bercakap di dalam TV. Macam tu ya. Inilah TV kita, comel kan? Jadi kalau cikgu tak jumpa macam transparent tu susah, tak cantik. Sebenarnya kita boleh guna image green screen. Okey ya. Jadi dah nampak dah muka kita dekat sini ya. Dan okey, kita pun seolah-olah bercakap di dalam TV kan. Dan kita punya lower third pun ada dekat sini ya. Okey, kita besarkan lower third ni. Okey, ini dia capture kita punya front page of Google ya. Jadi saya start recording. Ini apa yang saya nak kongsi tentang OBS hari ini. Saya nak berkongsi tentang penggunaan overlays dalam OBS, lower third dalam OBS, dan juga kita guna image green screen dalam OBS ya, untuk menggantikan image-image yang transparent. Kadang-kadang tak berapa satisfied kita, jadi kita boleh guna image green screen dalam OBS. Dan saya akan tunjukkan penggunaan web capture. Maksudnya kita capture apa-apa sajalah. Kita guna Google Classroom ke, kita guna OneNote ke, kita guna live worksheet ke, kita boleh tunjuk direct terus kepada pelajar. Okey, saya hari ini cikgu nak tunjukkan satu video. Okey, kita tengok video ini ya. Okey, so pelajar boleh tengoklah isi kandungan video ini ya, sebelum supaya kita dapat lebih pemahaman ya. She has a chemical reaction that needs to occur more quickly. Our chemist has some processes at her disposal that can help her speed up her reaction, and she knows of 5 ways. And to remember them, she thinks back to her days as a high school student and the day she got a date for the dance. Harriet was in high school studying between classes. She had lost track of time and was going to be late to class. Unbeknownst to her, Harold, who was just around the corner, was running late too. They both sprinted to class, and as it happened, sprinted directly into one another. Now, this was no small collision. They ran squarely into one another in such a way that he knocked the books right out of her hand. "I'm sorry," he said. "Let me help you with your books." He kindly helped her recollect her belongings and politely offered to walk her to class. And you'll never guess who went together to the dance later that year. Yep, those two. So as we can see from this example, the key to getting a date for the dance is to collide with someone and knock the books out of their hands. Now you're probably already aware that not all collisions lead to dates for the dance, thankfully. The collisions must have 2 important characteristics. 1, correct orientation that allows books to be knocked from one's hands, and 2, enough energy to knock the books out. Shortly after this incident, Harriet decided to tell me, her chemistry teacher, all about it.
I noticed some interesting parallels between her story and chemical reaction rates, which happened to be what she was studying in the hallway the day of the collision. Together, we decided collisions than in larger halls. In doing so, students will need to move more quickly to get from one class to the next. This increase shows it is available for a collision, and if a chemist wants to make a chemical reaction occur, the particles must collide in the correct orientation with an appropriate amount of energy. And both of these processes can be accelerated using the 5 methods I've described. Okey, itulah dia video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, maksudnya kita belajar tentang teori pelanggaran berkesan. Teori pelanggaran di mana ada 2 faktor yang mempengaruhi pelanggaran berkesan, ya. Okey, jadi cikgu harap faham tentang video ni, ya. Nanti kita buat latihan, kita akan cuba tengok dalam buku teks, ada menceritakan tentang faktor-faktor pelanggaran ataupun teori pelanggaran. Okey, so hari ini saya nak menunjukkan assignment yang saya beri kepada student, ya. Student boleh lihat dekat sini. Kita pergi ke Google Classroom. Okey, pergi ke Google Classrooms dan cikgu ada masukkan kerja sekolah, ya, kerja untuk dilengkapkan, ya. So boleh tengok dekat ruangan stream atau pergi ke classwork, ya. Okey, so dekat kasut ni homework PDPR 4 gemilang dan kita pergi ke kerja PDPR 14 Disember dan kita klik assignment ini. Ya, okey. So kita dah tengok ada beberapa yang dah hantar. Okey, ya. So student boleh upload lah image, ya, di assignment itu, ya. Di mana cikgu ada bagi. Okey, pergi classwork. Okey, ini adalah image kerja yang cikgu dah bagi dekat sini, ya. Okey, ini image soalan, okey. Dan student boleh guna .hub, ya, ataupun PDF ni, di mana boleh annotate, ya. Student pun di student punya accounts pun ada .hub, ya. Boleh tulis jawapan lah, ya. Di sini kalau tak ada tempat boleh upload gambar, ya. Tulis di dalam kertas dan boleh upload gambar di sini. Ataupun kalau tak nak guna cara .hub ini, tengok soalan ni buat di kertas dan kita tengok cara kawan yang dah turn in tu. Okey, dia upload kerja image dia. Dia upload. So cikgu boleh bacalah hasil kerja dia dekat sini, ya. Okey, yang ni hasil kerja dia. So kita boleh semak lah. Okey, kita boleh semak hasil kerja dia. Okey, so kita boleh semak hasil kerja dia betul atau salah dengan menggunakan kita annotate, ya, hasil kerja dia. Okey, cikgu boleh annotate hasil kerja dia di sini. Kita boleh semak, Okey, so boleh jelas, ya. Jadi kita boleh annotate lah hasil kerja dia. Kita guna pen, Okey, kita pilih warna merah. Okey, so kita boleh annotate, salah atau betul.
Okey, so kita boleh check ya dia punya peak ni, macam tu kan. Dan kita boleh tengok dia punya equation. Kalau betul kita tandakan betul. Okey, so ni betul. Dan kita juga boleh tengok cara dia kira. Okey, so set 1 release more gas than set 2. So ini kena terangkan lah. So kita boleh semak. Jadi bila kita nak bincang dengan student ya, kita boleh bincang dengan cara macam inilah ya. Kita boleh capture contoh kita nak buat pembetulan bersama student ya. So kita boleh buat macam ni. Okey. So kita stop recording. Kita tengok apa hasil dia. Okey, kalau cikgu perhatikan tadi, masa kita mula-mula buat setiap scene, kita tak dengar memang kita akan dengar suara YouTube tadi. Sebenarnya dengan suara montage, dengan ada sound effect montage tadi. Masa kita edit dalam masa kita sedang buat scene dalam OBS, kita tak akan dengar bunyi montage dan kita tak akan dengar bunyi video. Jadi cikgu jangan risau bila kita start recording je. Okey, jadi cikgu tengok tadi video yang saya hasilkan tadi. Bila kita start recording, dan satu kelemahan OBS ni, dia bukannya dia tak boleh edit ni, sambung-sambungkan setiap scene tu. Jadi cikgu kena setiap scene tu cikgu kena stop recording, lepas tu save sebagai scene 1 MP4. Lepas tu kita pergi ke scene nombor 2, kita start recording and then stop recording sebagai scene MP4 nombor 2. Kita susun scene MP4 tu dan kita kena transfer pula ke edit video editor yang lain. Contoh macam saya suka guna Filmora. Saya ambil 4 MP4 yang terhasil daripada, kan kita dalam OBS kata kita ada 4 scene. So 4 scene tu kita start recording and then stop, start and then stop. So kita akan ada 4 MP4. So kita edit, kita sambungkan 4 MP4 tu dalam satu video editor. Banyak video editor yang cikgu boleh guna ya, Movavi ke Viva Video ke KineMaster ke, macam saya suka guna Filmora. Jadi adalah proses seterusnya. Jadi itu je lah ya. Okey, jadi cikgu selamat mencuba, dan jika ada apa-apa yang perlu untuk komen, bolehlah cikgu komen di ruangan komen ya. Okey, sekian, terima kasih.